TV KPM. Assalamualaikum. Hai semua, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Nisaki. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua sihat, sejahtera dan tahniah kepada mereka yang sudah melengkapkan 2 dos vaksinasi. Apa-apa pun yang kita lakukan, jangan lupa untuk jaga keselamatan diri, patuh kepada SOP dan peraturan yang telah ditetapkan. Pelitup muka pakai dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Anda sedang menonton kami secara langsung di Didik TV KPM dan di hadapan Nisa ni, wah cantiknya rekaan. Macam taman pun ada ni. Agak-agak boleh tak buat dekat belakang rumah Nisa ni? Muat tak agak-agaknya? Jadi jom kita nak tahu apa agaknya yang kita nak belajar pada hari ini. Kita tonton profil guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Jadi jom semua kita persilakan Cikgu Muhammad Sharif ke Didik TV KPM. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik Anissa. Cikgu, saya seronok hari ini ada Cikgu dekat sini sebab saya tertarik dengan apa yang ada di atas meja kita. Betul. Tetapi sebelum itu saya nak minta Cikgu untuk perkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton kita. Silakan Cikgu. Okey, nama saya Muhammad Sharif bin Muhammad Badar, mengajar di SMK Chini Timur. Cikgu, SMK Chini Timur di Pekan Pahang Cikgu ya? Betul tu Nisa. Godong Ya, kita godong. Ya, itu bermakna kita ni orang Pahang lah, sama-sama Betul. Pahang, kawan. Jadi sebelum tu Cikgu, kita sanitasi dahulu tangan kita mengikut SOP yang telah ditetapkan. Silakan Cikgu, saya akan bergerak satu jarak supaya mengekalkan jarak fizikal kita. Mohlah kita. Ya, mohlah kita. Ya, mohlah kita. Okey. Baik Cikgu, saya pula ya. Jadi murid-murid di rumah, diharapkan anda semua sudah bersedia untuk sesi kita pada hari ini. Tapi kan Cikgu, apa tajuk kita untuk sesi kita pada hari ini? Okey Nisa, kita belajar reka bentuk lanskap. Ya. Modul ini modul yang dinanti-nantikan oleh semua pelajar lanskap nursery lah Nisa. Kenapa Cikgu? Okey, seperti biasa kalau saya masuk modul ini Nisa, saya selalu katakan bahawa apabila belajar modul ini kita rasakan kita sebagai arkitek ataupun pereka lanskap. Itu dia orang teruja tu Nisa. Teruja dan Betul. bersemangat. Yes. Saya pun teruja ni nak buat ni belakang rumah saya, boleh Cikgu? Boleh Nisa. Muat tak agak-agak? InsyaAllah. InsyaAllah muat. Duitnya aja Nisa. Duitnya ada. Baiklah. Jadi jom kita nak berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Di mana rakan-rakan saya dari 3 buah sekolah berbeza. Hai semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai. Nampaknya tersenyum manis masing-masing. Bersedia, jom kita nak berkenalan dengan mereka. Kita akan mulakan dengan murid-murid dari SMK Chini Timur Pekan Pahang. Kita mulakan dengan Syahaiman. Sila perkenalkan diri anda, Syahaiman. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahaiman bin Syahrul dari SMK Chini Timur. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Ya, nak jadi guru. InsyaAllah. Amin. Amin. Semoga tercapai ya Syahaiman. Kemudian kita ada Zulfakar. Silakan Zulfakar. Assalamualaikum semua. Nama saya Zulfakar bin Muhammad Noah dari SMK Chini Timur. Cita-cita saya nak menjadi mekanik yang berjaya. Wah, nak jadi mekanik yang berjaya. Satu hari nanti kalau anda buka perniagaan ataupun perkhidmatan anda, Nisa akan hubungi anda. Baiklah. Seterusnya kita ada Syekh Muhammad Syakirin. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum semua. Nama saya Syekh Muhammad Syakirin bin Syekh Jalaluddin dari SMK Chini Timur. Cita-cita ingin menjadi seorang businessman. Wah, nak jadi peniaga. Betul, ahli perniagaan yang berjaya. Kemudian kita ada Tasnim. Silakan Tasnim, perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera. Nama saya Nur Tasnim Nadira binti Fadilah dari sekolah SMK Seri Mahkota. Cita-cita saya ingin menjadi arkitek lanskap. Wah, ini yang Cikgu Syarif sebutkan tadi. Dia dah ada dekat situ. Baiklah, kita teruskan dengan Iman Alia. Silakan Iman Alia.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Iman Alia binti Hasanuddin dari sekolah SMK Seri Mahkota. Cita-cita saya ingin jadi jururawat. Jururawat. Aduh, sakit pula. Macam tu. Baiklah, kita teruskan dengan rakan kita yang bernama Kavita. Silakan Kavita. Selamat sejahtera, saya Kavita Napa Puspramaniam dari SMK Palang 7. Cita-cita saya menjadi seorang makeup artist. Wah, kalau macam tu, insya-Allah satu hari nanti kita dah boleh ada acara-acara besar, saya panggil dia lah Kavita. Mungkin. Saya nak cantik-cantik lah Kavita. Macam tu. Itu dia murid-murid dari SMK Chini Timur Pekan Pahang. Kita ada SMK Seri Mahkota Kuantan Pahang dan SMK Palung 7 Negeri 9. Sebelum kita teruskan sesi kita, Cikgu, saya nak tanya apakah standard pembelajaran yang kita nak capai pada hari ini, Cikgu? Okey, kita ada dua, Nisa. Pertama, asas lukisan grafik dan reka bentuk lanskap. Reka bentuk lanskap dan asas lukisan grafik. Jadi cikgu, saya nak minta cikgu bersedia. Saya pun bersedia di sini. Di hadapan saya ni ada model yang sungguh cantik dan Cikgu Syarif akan kongsikan dengan kita dengan lebih lanjut apa yang kita nak pelajari pada hari ini di bawah mata pelajaran lanskap dan nursery. Tajuk kita adalah reka bentuk lanskap. Dengar-dengarnya tadi Cikgu Syarif cakap dekat saya, ini adalah topik atau tajuk yang dinanti-nantikan murid-murid semua. Nampaknya saya pun teruja, Cikgu. Betul. Nak belajar apa yang menariknya lanskap dan nursery ini. Murid-murid di atas talian, sekiranya anda sudah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up. Semangat sikit semua. Ya, aja malu-malu. Double thumbs up macam ni. Ya. Senyum-senyum semua. Jadi murid-murid di rumah pun boleh bersedia. Kalau ada buku teks, sediakan buku teks. Kalau ada buku nota, sediakan buku nota, buku catatan dan apa-apa peralatan yang diperlukan. Saya nak tanyalah kepada Cikgu Syarif. Sebenarnya mata pelajaran ataupun topik ini susah atau tidak? Okey, untuk pengetahuan Nisa, modul keempat ini modul yang dinanti-nantikan oleh semua pelajar lah. Walaupun tajuk subjek ini lanskap dan nursery, walaupun mencabar bagi mereka sebab kebanyakannya mereka agak takut untuk melukis. Di akhirnya mereka mampu menghasilkan seperti mana contoh-contoh yang Nisa nampak ini. Ya, ini dihasilkan oleh murid-murid, Ini adalah Cikgu? hasil pelajar. Ingatkan Cikgu yang buatkan untuk saya, bukan? Pelajar, bukan. Nanti saya upah pelajar tu buat taman di belakang rumah boleh, saya. Nisa, tak ada masalah. Baiklah, Cikgu telah pun berkongsi sedikit pendapat tentang mata pelajaran ini. Kita nak dengar kata-kata murid. Tetapi selepas ini, jom kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Syarif dari SMK Chini Timur Pekan Pahang dan murid-murid bersama kita dengan hari ini. Sebelum kita mulakan, Cikgu, kata kita tanya murid-murid apa pendapat mereka tentang mata pelajaran ataupun topik kita pada hari ini. Jadi ada tak sesiapa yang nak kongsikan pendapat anda atau pandangan mengenai topik atau mata pelajaran ini? Ada sesiapa yang nak kongsikan? Kalau tak, Nisa panggil nama. Okey, saya nak tanya Kavita. Boleh Kavita kongsikan pendapat anda tentang topik atau mata pelajaran ini? Silakan Kavita. Pada pendapat saya, subjek ini membuka mata saya dan memberi peluang merasai kerja dalam bidang reka landscape atau arkitek landscape pada satu hari nanti. Terima kasih. Terima kasih Kavita, membuka mata. Itu kata kuncinya. Saya nak tanya mungkin Syekh Muhammad Syakirin. Apa awak rasa tentang mata pelajaran ni? Pada mulanya sebenarnya saya tidak yakin dalam topik ni. Tetapi selepas saya belajar teknik-teknik melukis plan, akhirnya saya tidak sangka saya boleh menghasilkan sebuah plan. Wah, ini yang Cikgu Syarif sebutkan tadi. Asalnya rasa agak mencabar tapi boleh lakukan. Betul. Macam mana dengan Tasnim? Tasnim rasa agak-agak susah ke? Apa pendapat anda? Pada pendapat saya, topik ini banyak memberikan kemahiran dan kemahiran menarik dan saya bangga mampu menghasilkan plan lanskap tersebut. Wah, kalau macam tu Cikgu, saya di akhir rancangan ni saya pun nak menghasilkan plan saya sendirilah. Moh kita, Nisa. Moh kita bincang. Jadi jom kita pun tak nak buang masa. Silakan Cikgu Syarif, kita mulakan. Okey, terima kasih Nisa. Okey, kita tengok modul kita, modul keempat, iaitu reka bentuk lanskap. Di bawah modul ini, kita ada dua standard kandungan. Pertama, asas lukisan grafik. Kedua, reka bentuk lanskap, Nisa. Okey. Sebelum itu, kita tengok asas lukisan grafik. Baik. Di mana kita akan lihat alatan dan bahan dulu. Okey.
Di sini cikgu bawakan 6 alatan yang biasa kita gunakan di sekolah semasa membuat pelan. Yang pertama adalah meja lukisan ataupun papan sureh, di mana meja ini digunakan untuk menghasilkan pelan yang baik dan tepat ukurannya. Kedua, kita ada pembaris sesiku T. Okey, untuk menghasilkan garis lurus yang selari, menegak ataupun memanjang. Yang ketiga, kita ada pembaris skala. Kalau tengok di sini, okey, ada bentuk 3 segi dan juga bentuk lepeh. Pembaris skala ini ada nisbah tertentu, iaitu nisbah 1 nisbah 100 ataupun 1 nisbah 50. Dan sebagainya, digunakan untuk mendapatkan ukuran sebenar. Daripada ukuran tapak tu kita pindahkan ke dalam pelan nanti. Ya, betul. Okey, yang seterusnya saya nak tanya pelajar lah Nisa. Boleh. Jadi minta adik nak dengar adik Aiman, adik Syah Aiman, agaknya apakah alatan ni adik Aiman? Silakan Syah Aiman. Template bulatan. Kita lihat template jawapannya. Bulatan. Okey, ataupun acu bulatan digunakan untuk menghasilkan garisan yang bulat semasa melukis pelan nanti. Seterusnya, okey, adik Kawita. Agaknya alatan apa ni adik Kawita? Kelop Perancis ataupun kelop mudah bentuk. Okey, kelop Perancis atau kelop mudah bentuk, kalau kita tengok sini, okey, ini contohnya. Boleh angkat tunjukkan kepada murid-murid di rumah. Dia boleh bentuk macam-macam. Okey, kolam dan sebagainya. Okey, seterusnya kita ada sesiku segitiga, di mana pembaris ini untuk menghasilkan garisan yang bersudut 90 darjah, 30 darjah ataupun 60 darjah. Kemudian kita ada pembaris. Okey, cikgu nak tunjukkan satu ni Nisa. Okey, di tangan cikgu ni adalah art glove. Okey, ini salah satu alatan juga, di mana alatan ini digunakan untuk mengelakkan daripada kertas lukisan kita kotor. Okey, setengah pelajar tangan dia berpeluh. Okey, perlukan pakai art glove ini. Okey. Seterusnya kita akan lihat 4 bahan. 4 bahan ini memang biasa kita pakai. Pertama, pensel. Ada pensel 2B dan H. Itu yang biasa kita pakai dengan fungsi tertentu lah. Okey, kemudian kita ada pen teknikal ataupun pen grafik dengan mata yang berbeza-beza. Kemudian kita ada pensel warna. Kita ada juga pemadam. Ini paling penting cikgu. Ya, pemadam ni. Pemadam ni buat main-main budak je Nisa ni. Okey, kita dah tengok alatan dan bahan. Sekarang kita cuba jawab satu latihan bahagian A. Okey, sebelum itu cikgu nak bagi tip asas semasa menjawab, iaitu kita ada, cikgu nak anak pelajar biasakan dengan istilah ni. Betapa jasa. Betapa jasa ibu bapa kepada kita. Betapa jasa cikgu kepada kita. Kita tengok bar. Bar yang pertama, baca. Okey, baca stimulus, arahan, tugasan dan juga jumlah soalan. Okey. Tandakan dalam bentuk highlight, bulat ataupun kita gariskan perkataan-perkataan yang penting ya anak-anak murid. Ketiga, kita kena fahamkan soalan itu. Seterusnya kita jawab dengan berhati-hati dan akhir sekali semak ya Nisa. Semak jumlah markah. Okey, semak jawapan tu. Okey, betapa jasa. Okey. Kita tengok soalan pertama Nisa ya. Okey, stimulus dulu. Stimulus ni dalam bentuk ayat, jadual ataupun gambar. Yang pertama, jadual di bawah menunjukkan alatan lukisan grafik. Itu penyataan pertama. Jangan lupa anak-anak pelajar, tolong gariskan alatan lukisan grafik. Okey, dalam jadual tu ada 3 alatan: pembaris sesiku T, pembaris skala dan pembaris segitiga. Okey, pilih dan padankan alatan itu. Itu adalah tugasan kita. Pilih dan padankan. Padankan apa? Alatan itu dengan fungsinya yang betul pada ruang jawapan. Okey, untuk jawapan yang pertama cikgu nak minta adik Iman lah. Okey, adik Iman mendapatkan ukuran sebenar di tapak atau kawasan sebenar. Ini fungsi untuk alatan apa adik Iman? Pembaris skala. Pembaris skala. Kita tengok. Okey, hebat adik Iman. Okey, diminta adik Fakar melukis garis tegak dan lurus condong atau menghasilkan sudut tertentu. Okey, ini fungsi untuk alatan apa adik Fakar? Saya rasa sesiku segitiga. Okey, kita adik Fakar perlu pilih dan padankan. Okey, betul. Hebat adik Fakar. Okey, next. Seterusnya adik Kawita menghasilkan garisan lurus dan selari sama ada secara menegak atau memanjang.
Kembali sisiku T. Okey, Cikgu kita ini senang tengok. cikgu, jawapannya tinggal satu je. Okey, yang last sudah confirm jawapan tu betul Nisa kan? Okey, jangan lupa tengok markah 3. Okey, penting walaupun ini mudah tapi penting tengok markah. Pesan cikgu tadi tu ya. Baik. Okey, next. Kita tengok seterusnya Nisa. Baik. Okey, dalam asas lukisan grafik kita ada simbol lanskap lembut dan simbol lanskap kejor dalam pelan lanskap. Sebelum tu, saya nak tunjuk Nisa lah. Okey, cuba Nisa perhatikan kun ini. Kalau kun ini dipandang daripada atas, apa Nisa nampak? Daripada atas ya. Kalau daripada atas, saya nampak bentuknya tapak dia segi 4. Okey. Kemudian dia punya buca paling atas sekali tu macam bulatan kecil atau bentuk titik. Okey. Juga. Betul tak cikgu? Okey, betul. Satu lagi Nisa tertinggal, bulatan di bawah ni. Alamak. Okey, bulatan di bawah itu. Okey. Bulatan di bawah itu maknanya kalau kita pandang betul-betul dari atas, kita ambil yang luar, simbol yang tu dalam Nisa tu. maksudnya pandangan daripada atas. Ya, lanskap lembut menggambarkan elemen tumbuh-tumbuhan. Lanskap kejor adalah elemen binaan. Baik. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Jom cikgu. Okey, yang ini adalah pokok naungan ataupun pokok teduhan ataupun pokok utama. Simbol dia seperti ini Nisa. Okey, yang kedua palma. Baik. Okey, palma mesti ada batang, batang tu titik tengah dan diikuti dengan pelepah. Pelepah Okey, daunnya. itu simbol dia. Yang ketiga adalah tumbuhan renik. Okey, tumbuhan renik kalau tengok kita biasa tanam rapat-rapat. Betul. Simbol dia bercantum antara silara. Kemudian kita ada lanskap. Okey, yang ini cikgu nak tanyalah. Okey, nak tanya Kita uji murid-murid kita. Tasnim. Adik Tasnim, agaknya simbol apa ni Adik Tasnim? Simbol pokok pagaran. Okey, bagus Adik Tasnim, simbol pokok pagaran. Tepat sekali. Seterusnya Adik Fakar. Sekali lagi Adik Fakar. Ya. Simbol apa ni? Saya rasa gazebo itu. Okey, dia ada banyak wakaf. nama ya kan Ya. Fakar? Gazebo ataupun pondok ataupun wakaf. Okey, seterusnya okey nak tanya Nisa lah. Tanya saya. Okey, Saya tanya cuba, Nisa cikgu. pula. Simbol apa ni Nisa agaknya? Objek apa ni? Elemen apakah ini Nisa? Sebenarnya kan cikgu, Ya. sebelum ni saya tak tahu nama objek ini. Okey. Tetapi sebabkan saya tengok satu rancangan berkaitan dengan landscape, nama dia pergola. Pergola kita tengok. Kita tengok. Berdebar Okey, hebat Nisa. Pergola betul. Ya. Pergola. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, ini adalah air pancuran, ni pandangan atas dia. Baik. Kemudian kita ada okey, ini bangku taman. Ya. Sebenarnya Nisa banyak elemen landscape kejor. Ya. Banyak lagi. Okey, ini contoh yang saya tunjukkan. Kita tengok soalan sebelum ini. Jom. Okey, anak-anak pelajar standby ya, bersedia. Jadual menunjukkan sebahagian simbol elemen lanskap yang digunakan dalam pelan Indo. Okey. Simbol elemen lanskap. Jangan lupa gariskan. Ya. Namakan simbol itu. Ini adalah tugasan kita. Diminta adik Kavita. Cuba jawab keseluruhan ni adik Kavita. Adik Kavita, perhatikan betul-betul simbol yang tertera. Yang pertama simbol apa Yang Kavita? pertama, apakah jawapannya? Gazebo. Gazebo. Yang kedua? Okey, kedua Pokok utama. pokok utama. Tiga pokok renik. Kita lihat. Okey, betul. Ya. Bagus Kavita. Okey, kita dah tengok alatan simbol seterusnya. Okey, kita masuk kepada reka bentuk lanskap. Okey. Cikgu, saya Ya. nampak kita ada 7 elemen untuk mereka bentuk lanskap. Betul, Murid-murid di Nisa. rumah mungkin ada yang macam, okey, terkejar-kejar. Baru nak duduk di hadapan TV. Tak mengapa, kita berinteraksi seketika kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021 hari ini. Mata pelajaran kita lanskap dan nursery. Topik kita mereka bentuk lanskap. Kita dah masuk ke standard kandungan 4.2 iaitu mereka bentuk lanskap. Jadi jom Cikgu Syarif kita teruskan. Silakan Cikgu. Mohon Nisa kita ulang kaji Ulang lagi. kita. Kali ini kita tengok prinsip reka bentuk lanskap di mana prinsip ini kita akan menyusun ataupun mengolah elemen-elemen lanskap dalam prinsip-prinsip tertentu. Yang pertama Nisa, kita ada titik tumpu. Maksudnya elemen itu menjadi tumpuan dalam taman itu. Itu Baik. titik tumpu. Yang kedua kita ada simetri. Elemen itu akan seimbang kiri dan kanan. Yang ketiga tidak simetri, elemen itu sudah semestinya tidak samalah. Ya. Okey. Yang keempat ulangan.
elemen yang sama berulang-ulang. Baik. Okey, yang kelima kesatuan, yang keenam keringkasan, simple. Ya. Maksudnya kalau tengok je simpelnya design ni. Okey, yang terakhir adalah kepelbagaian. Kita akan tengok, kita akan uji anak-anak pelajar. Okey, diminta cikgu nak tengok anak-anak pelajar, boleh tak mengkategorikan, mengklasifikasikan prinsip yang diguna pakai dalam gambar ini. Siapa Okey, nak cuba? Adik Syakirin. Adik silakan. Syakirin, kalau adik Syakirin tengok gambar ini, prinsip apa yang diguna pakai? Perhatikan betul-betul. Simetri. Simetri. Kita lihat. Okey, simetri. Kenapa adik Syakirin kata simetri? Simetri tu. Kenapa? Okey, dia seimbang kiri dan Itu pokok kiri kanan. ya, betul. Kalau kita Ya. perhatikan pokok tu seimbang kiri dan kanan. Adik Kavita, prinsip apakah lagi yang diguna pakai dalam reka bentuk ini, adik Kavita? Titik tumpu. Titik tumpu, di mana tu titik tumpu tu? Dekat pasu. Dekat pasu tu, betul? Okey, titik tumpu dan simetri tadi, betul kan? Okey. Seterusnya adik Syah Aiman. Cuba adik Syah Aiman perhatikan gambar ini. Kepelbagaian. Kepelbagaian, kalau kita tengok Nisa ya, ada pelbagai spesies pokok, pelbagai warna, bentuk dan tekstur dia. Okey. Seterusnya kita ada keringkasan. Kalau Nisa tengok simple je, betul? Ringkas saja. Okey, seterusnya kita ada agak Nisa nak cuba? Tadi cikgu ada sebutkan elemen yang berulang-ulang. Jadi mungkin ini prinsip ulangan. Betul. Yes. Hebat Nisa. Prinsip ulangan. Baik. Okey. Kita tengok latihan seterusnya. Jom kita uji murid-murid kita, cikgu. Okey, diminta adik Tasnim. Adik Tasnim bersedia. Rajah di bawah menunjukkan pandangan hadapan di kawasan lanskap. Okey, stimulus kita adalah gambar. Okey, gambar. Perhatikan betul-betul. Berdasarkan rajah itu, tuliskan 3 prinsip reka bentuk yang digunakan pada ruang jawapan. Boleh adik Tasnim cuba? Silakan Tasnim. Titik tumpu, titik ulangan, prinsip ulangan dan untuk simetri. Okey, titik tumpu kita nampak betul. Baik. Okey, ulangan. Pokok. Okey, simetri, seimbang kiri dan kanan. Semak Okey, jawapan. semak jawapan. Ya. Okey. Markah penuh untuk Tasnim. Awak memang awesome. Tahniah. Tahniah. Okey, kita tengok seterusnya. Jenis pelan lanskap. Okey, Nisa, prinsip reka bentuk lanskap ini sebenarnya adalah proses untuk menghasilkan beberapa pelan. Okey, di mana di sini kita akan gambarkan idea yang kita cadangkan, kemudian diikuti dengan model reka bentuk lanskap. Okey, seperti mana di atas meja Nisa tu. Namun Nisa, di bawah KSSM ini kita telah tambah pelan daripada 5 menjadi 7, manakala model telah digugurkan dalam silibus. Dah jadi 7. Jadi apa 7 pelan tu, cikgu? 7 jenis kita pelan. tengok lagi Nisa. Jom. Okey, 7 jenis pelan lanskap. Yang pertama, pelan asas. Pelan asas ini sebenarnya kita boleh dapat daripada pemaju ataupun kita ukur sendiri di tapak dan pindahkan ke dalam pelan. Okey, yang kedua kita ada pelan inventory. Pelan inventory ini adalah apa-apa simbol yang ada di tapak kita masukkan ke dalam pelan itu. Okey, yang ketiga kita ada pelan analisis. Kita ada pelan analisis, di mana pelan analisis ini kita akan mencadangkan, kita akan menyelesaikan masalah serta potensi yang berada di tapak. Okey, cikgu nak tengoklah anak-anak pelajar. Kavita, agaknya simbol apakah warna biru anak panah ini mengarah ke dalam tapak? Dia macam anak panah yang beralun je, cikgu. Ya, betul, beralun. Boleh Kavita? Simbol apa tu agaknya, Kavita? Atau ada kawan-kawan lain nak mencuba? Ada rakan-rakan nak bantu? Arah angin, cikgu. Okey, arah angin. Angin. So, mungkin di bahagian persekitaran dia ada pantai dan sebagainya. Okay, kita gambarkan pada analisis ini. Okey, mungkin Nisa nak cuba yang tajam-tajam merah-merah ni apa agaknya? Yang merah-merah tu, cikgu ya. Kalau dekat lampu isyarat merah tu tandanya berhenti. Tapi yang dekat sini
Mungkinkah tajam, cikgu? dalam merah tajam lagi. Tajam lagi tu, mungkinkah ada elemen-elemen bahaya dekat situ? Awak memang hebat. Yes. Itu jawapan Markah dia. penuh untuk saya. Merbahaya. Itu ada simbol merbahaya. Merbahaya. Kalau kita perhatikan ada pelbagai lagi simbol lain dalam analisis ini. Contohnya kalau Nisa tengok ada anak panah macam ini, itu adalah pandangan. Pandangan kita boleh nyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Baik. Kalau positif mungkin kita pandangan ke arah pantai yang cantik ataupun pandangan ke arah kawasan longgokan sampah. Nanti kita cuba selesaikan masalah ini dalam pelan yang seterusnya, iaitu pelan konsep. Okey, pelan konsep ini adalah cadangan penyelesaian dan penambahbaikan dalam bentuk ruang fungsi, di mana kita akan mencadangkan beberapa program gambar rajah buih berdasarkan satu matlamat. Okey. Kalau kita perhatikan, dia ada proses tersendiri di mana setelah kita dapatkan satu matlamat, sebagai contoh cikgu letak Taman Bonda di sini. Okey, Taman Bonda matlamat dia. Daripada matlamat ini kita ada beberapa program di mana kita akan lakarkan dalam bentuk gambar rajah buih. Okey, kita conteng, kita tandakan kawasan yang kita nak letakkan program tu tadi. Tersasul saya. Okey, di mana program itu kita masukkan dalam pelan konsep, kita bagi nama laman. Bergantung kepada kita punya idea. Sama ada laman keluarga, laman tetamu, laman peribadi. Dalam pelan konsep ini kita masukkan juga aktiviti ataupun elemen yang kita cadangkan. Sebagai contoh, dalam laman keluarga ada kebun mini, ada pelantar kayu ataupun kolam, ada pokok naungan, ada pokok renek. Itu dia punya cadangan dia. Baik. Okey, seterusnya lah. Okey, kemudian kita ada dalam pelan konsep kita boleh buat juga di mana kita tentukan kedudukan. Kita tentukan kedudukan elemen tadi. Okay, di mana kita masukkan elemen itu dalam simbol asas. Ringkas sahaja simbol asas. Kemudian kita lukis, kita tuliskan apa yang kita nak cadangkan, ataupun kita masukkan gambar rajah buih ataupun idea-idea kita dalam pelbagai warna. Jangan lupa ya anak-anak murid, kita perlu buat arah. Arah itu menunjukkan laluan nanti. Kita kena tentukan nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, macam mana laluan dia. Dan dalam pelan konsep ini juga ada laluan masuk. Okey. Seterusnya pelan yang kelima. Kalau kita perhatikan pelan yang kelima ni, kita dah nampak dah overall, atau kita dah nampak dah macam mana keadaan yang kita cadangkan nanti, di mana ada simbol-simbol yang lebih jelas. Okey, dalam pelan induk ini kita tentukan nama elemen-elemen di dalam kotak tajuk ataupun kita lukiskan terus di atas pelan. Okey. Jangan lupa pelan induk ini mesti mempunyai warna yang betul-betul seperti warna di tapak. Kalau kita cadangkan pokok renek di tepi tu warna pink lah contohnya. Okey. Pelan yang keenam ni saya, pelan penanaman. Ini adalah penambahan untuk KSSM. Baik. Pelan ini kita nampak jenis tumbuh-tumbuhan, lokasi tumbuh-tumbuhan dan bilangan tumbuh-tumbuhan yang kita akan tanam. Oh, maknanya cikgu butiran yang lebih spesifik. Lebih spesifik. Sehinggakan saiz tumbuh-tumbuhan pun kita boleh nyatakan di situ. Di pelan ini juga kita akan gunakan untuk mengira kos nanti. Baik. Okey, pelan yang terakhir adalah pelan ketujuh, lukisan terperinci, di mana apabila kita nak membina nanti, kita akan rujuk kepada pelan ini. Okey, anak-anak pelajar, kita tengok soalan seterusnya. Okey, maklumat di bawah menunjukkan jenis pelan lanskap. Ada 5. Pertama, pelan penanaman, pelan inventory, ketiga, pelan konsep, analisis, pelan induk. Dia terabur kat sini. Okey, tugasan kita pilih dan tuliskan jenis pelan lanskap mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Okey, tengok markah kita berapa? 5. Ada 5 okay, hati-hati ya. So maksudnya awak kena lengkapkan semua sekali. Baik. Okey, anak-anak pelajar, agaknya selepas pelan asas, pelan apa? Siapa nak cuba? Pelan inventory. Inventory. Okey, selepas pelan inventory, pelan apa? Seterusnya? Pelan Analisis. Okey, selepas pelan analisis, pelan apa? Pelan konsep. Okey, selepas pelan konsep, pelan apa pula? Pelan induk. Okey, yang terakhir ni pelan apa? Pelan Okey, hebat semua. Bagus ya. Okey,
Kita dah tempat. Okey Nisa, ini adalah contoh anak-anak murid. Ini adalah contoh bahagian A. Ya. Okey. Contoh soalan bahagian A, diharapkan murid-murid di rumah juga dapat menjawab bersama-sama dengan kita dan dapat orang kata apa, pelbagai informasi daripada apa yang telah kita pelajari setakat ini. Kita akan berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Sukses SPM 2021. Jadi jom kita pun tak nak buang masa, kita teruskan dengan Cikgu Syarif. Silakan Cikgu. Okey Nisa, tadi kita dah tengok soalan bahagian A. Ya. Kali ini kita tengok soalan bahagian B. Ya. Okey, anak-anak pelajar standby. Soalan bahagian B kita akan tengok latihan pelan induk. Okey, latihan pelan induk. Cikgu baca soalan, rajah menunjukkan pelan konsep untuk sebuah rumah kediaman. Okey, perhatikan stimulus. Okey, ini soalan dia. Okey, berdasarkan rajah, lukiskan pelan induk bagi kediaman itu. Lukisan anda hendaklah merujuk kepada laman keluarga, laman terbuka, laman permainan. Okey, di sini cikgu ingin memberi tips atau panduan kepada anak-anak murid. Ya. Okey, ada 6 panduan di sini, 6 tips. Okey, perhatikan bersama-sama. Yang pertama, anak murid mestilah merangka jawapan pada kertas soalan. Conteng. Okey, conteng kertas soalan. Okey, apa yang perlu diconteng adalah nama tumbuhan. Baik. Okey. Cikgu nak minta adik tasnim. Pokok naungan. Pokok naungan apa yang adik tasnim ingat? Yang biasa adik tasnim gunakan? Pokok kemboja, pokok cemara api ataupun akasia kuning. Wah, bagus adik Tasnim boleh ingat banyak pokok ya. Ya. Okey, kedua adik Syakirin. Okey, adik Syakirin. Kalau pokok penutup bumi adik Syakirin. Okey, mungkin adik Fakar boleh bantu? Bumi. Terus jepun. Okey, gas jemput. Okey, adik Fakar, kalau pokok pagaran. Pagaran. Ya. Pokok bunga raya. Pokok bunga raya. Okey. Kavita, kalau rumput. Rumput apa yang Kavita boleh ingat? Rumput mutiara. Rumput mutiara. Ya. Okey. Okey, rumput mutiara. Okey, kalau adik Iman, palma. Palma apa yang adik Iman ingat? Pinang merah. Pinang pokok merah. sedang, pinang Manila. Okey, Ya. mesti kat sekolah banyak pokok ya. sedang. Oh, pokok sedang kita tengok. Okey, bagus adik Iman. Terima kasih semua anak pelajar. Setelah kita conteng ya, kita cuba tengok tips seterusnya, kita susun. Baik. Susun berdasarkan elemen daripada soalan tadi ke dalam pelan induk, ruang jawapan dengan melukis simbol asas. Baik. Simbol asas ni tak perlu detail, kita just kalau pokok just bulat. Bulat saja. Kalau gazebo kita dah belajar tadi kan, lukis simbol dia. Lukiskan kedudukan dia. Baik. Okey. Tips yang ketiga adalah lukis perincian simbol tu. Okey, maksudnya setiap simbol tu dia ada perincian dia. Kalau pokok naungan, okey, dia ada Tambahkan corak sikit dia. lagi, ya. Okey. Okey, seterusnya tip yang keempat adalah labelkan elemen. Okey, tadi anak-anak pelajar dah tulis pada kertas soalan. Baik. Okey, labelkan dia sama ada dalam bentuk kotak tajuk ataupun dalam bentuk lukis terus di atas pelan. Baik. Okey, pesanan cikgu ingat ya, tulisan mesti guna tulisan lanskap. Okey, tulisan lanskap ataupun huruf besar. Baik. Seterusnya, tips yang kelima ya, kelima ya. Okey, tips yang kelima, mewarna. Okey, mewarna ni anak-anak pelajar ingat pesan cikgu. Jangka masa yang diberikan ada 15 minit ke 20 minit sahaja. Baik. Okey, selama ni kita belajar di sekolah sampai 5 hari nak siapkan pelan ni. Nisa ya. Okey, simple sahaja. Jangan terlalu detail. Kalau bayang-bayang ni tak perlu buat. Baik. Sekadar penuh. Ingat, sekadar penuh. Lepas tu yang terakhir, jangan lupa semak dan bersihkan pelan. Okey. Dari kotoran. Bersihkan pelan daripada kotoran. Inilah Okey. tibanya waktu untuk kita gunakan fungsi yang paling penting iaitu pemadam tadi cikgu. Ya, betul. Ingat 6 tips tadi. Ya. Okey, Nisa, saya simpulkan. Baik. Okey, saya simpulkan.
untuk anak-anak murid kena ingat kalau alatan dan bahan, kita perlu ketahui ciri alatan itu serta fungsinya. Baik. Okey. Manakala simbol, kita kena kenali elemen dengan simbol tertentu. Dan apabila prinsip, awak kena anak-anak murid perlu tahu ada berapa tadi? Ada 7 prinsip yang kita guna pakai dalam reka bentuk. Ya. Dan pelan lanskap, kalau soalan itu ditanya, dia beri gambar gajah buih, Baik. jawapan mesti pelan konsep. Kalau soalan itu pelan konsep, jawapan mesti pelan induk. Ya, Okey. jadi kesimpulannya Cikgu Syarif Ya. terhadap apa yang telah kita pelajari setakat ini, silakan Cikgu. Betul. Kesimpulannya, anak-anak pelajar perlu kuasai dua standard kandungan tadi ni. Baik. Asas reka bentuk lanskap dan reka bentuk lanskap. InsyaAllah kita akan dapat menjawab dengan baik dalam SPM itu nanti. Ya, Cikgu. Baiklah, nampaknya kita telah pun mempelajari dua standard kandungan 4.1 dan 4.2. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Muhammad Syarif dari SMK Chini Timur Pekan, dan terima kasih kepada murid-murid kita dari 3 buah sekolah berbeza, SMK Chini Timur Pekan Pahang, SMK Seri Mahkota Kuantan Pahang dan SMK Palung 7 Negeri 9. Terima kasih semua. Dan saya nak tanya sedikit lagi Cikgu. Boleh, Nisa. Apa antara tips yang kita perlukan sebelum kita menghadapi peperiksaan bagi topik ataupun mata pelajaran ini, Cikgu? Silakan. Okey, anak-anak murid, yang paling penting sekali adalah sediakan alatan untuk kita bawa dalam dewan peperiksaan. Terutama alatan yang saya sebutkan tadi, dan juga bahan. Alatan dan juga bahan lah. Okey, kemudian ingat 2 pelan. Kebiasaannya dalam analisis SPM, pelan induk dan juga pelan konsep yang sering kali keluar. So, ulang kaji dan banyakkan latihan untuk 2 pelan itu. Ya, ulang kaji dan banyakkan latihan untuk mantapkan kemahiran anda dan pengetahuan penguasaan anda dalam topik ataupun mata pelajaran ini. Saya nak tanyalah kawan-kawan kita di sini, Cikgu. Ya, mungkin silakan. saya nak tanya Syah Aiman. Syah Aiman rasa-rasa boleh tak skor ni? Hari ini nampaknya semuanya macam faham dengan apa yang telah kita pelajari. Yakin tak Syah Aiman? Saya yakin boleh buat dapat skor yang lebih banyak. Ya, Alhamdulillah. Ini semangat yang kita mahu. Saya nak tanya mungkin kepada Zulfakar, apa antara cabaran awak mula-mula ambil subjek ni ataupun mata pelajaran ini, apa yang awak rasa? Susah ke? Boleh lakukan atau tidak? Mula rasa debok agak. Berdebok agak. Dengar pekan itu ya. Kemudian sekarang macam mana? Rasa takut lah. Lepas tu Cikgu Syarif banyak ajar. Lepas tu boleh buat slow-slow. Boleh. Lepas tu pandai. Ya. Jadi yakin tak untuk SPM 2021? Apa? Yakin? Untuk SPM 2021? Sedia lah. Sedia. Ya, pasti boleh. Pasti boleh. Rakan-rakan kita saya nak tanya mungkin kepada siapa ya? Iman Alia. Iman Alia, rasa-rasanya boleh skor tak SPM ni 2021? Boleh, sebab faham sangatlah apa yang Cikgu Syarif ni ajar. Ya, baiklah. Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan sedikit tentang apa yang telah Cikgu bawakan kepada kita. Kita ada beberapa bahan maujud di sini. Apa yang ada di sebelah Cikgu tu? Daripada jauh saya nampak banyak warna-warna, Cikgu. Betul. Okey, Nisa, ini adalah proses yang saya sebutkan tadi. Proses menghasilkan idea daripada gambar gajah buih ke pelan konsep. Daripada pelan konsep menghasilkan pelan induk. Okey. Daripada pelan induk terhasilnya lah model ya. So kalau tengok itu adalah contoh hasil daripada pelajar-pelajar SMK Chini Timur. Kalau kita tengok macam level-level budak diploma, betul tak? Okey. Alhamdulillah, semangat yang kita terapkan tu daripada awal tu untuk menjadi designer tu, akhirnya tu mereka rasa bangga dengan hasil yang mereka buat. Ya, seperti yang murid-murid ini nyatakan pada awalnya mungkin rasa susah. Mungkin rasa berdebor. Macam adik Syakirin cakap tadi. Berdebor ya katanya. Tapi bila dah belajar, dah memahami, dah menguasai, dapat hasilkan. Ini semua hasil murid-murid, Cikgu ya. Betul. Saya angkat sikit untuk tunjukkan kepada rakan-rakan di rumah. Model sebenarnya yang sangat Nisa, cantik yang dan paling kemas. penting adalah teknik.
teknik. Pelajar-pelajar menguasai teknik, insya-Allah mereka mampu menghasilkannya. Walaupun pada mereka yang tidak ada asas langsung. Betul. Berapa banyak murid-murid yang tidak ada asas tetapi pada akhirnya boleh lakukan, cikgu? Hampir semua, Nisa. Hampir semua. Ya. Jadi bagaimana proses mereka, cikgu? Di awal tu saya katakan tadi, kita naikkan semangat mereka untuk menjadi designer, dan kita bagi mereka latihan dengan teknik yang betul. Baik. Alhamdulillah mereka mampu dengan penggunaan alatan yang betul. Ya, yang penting ada alatan yang betul. Mungkin cikgu boleh angkat salah satu yang ada di hadapan cikgu tu. Itu pun mungkin saya boleh kongsikan. Boleh. Ini adalah elemen gazebo. Baik. Ini adalah pintu gerbang. Ini model untuk naungan palma. Kalau kita perhatikan di sini mungkin ada prinsip-prinsip yang digunakan. Betul. Contohnya amphitheater dijadikan prinsip tumpuan. Prinsip tumpuan. Manakala kalau kita tengok sini dia ada kepelbagaian. Kalau di sana kita akan nampak ada prinsip keseimbangan. Keseimbangan tumpuan pun ada. Tumpuan dia ada kolam di tengah-tengah ni, cikgu. Ya, betul. Dan juga keanekaan. Turutan ulangan pun ada. Tengok pokok pun tu. ada. Kita ada pokok yang berulang-ulangan. Yang berulang di sini. Jadi ini adalah satu topik dan mata pelajaran yang sungguh-sungguh menarik. Nisa doakan murid-murid di sini dan murid-murid di rumah semua dapat skor SPM 2021. Terima kasih sekali lagi buat semua yang menonton. Sekiranya anda ingin ulang tonton episod kali ini, boleh ke saluran YouTube Didik TV KPM. Sekali lagi terima kasih Cikgu Syarif. Sama-sama, terima kasih Nisa. Murid-murid anda semua, memang double thumbs up lah Nisa bagi. InsyaAllah kita akan jumpa anda di episod akan datang. Sukses SPM 2021. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye semua. Bye semua. Bye-bye. Didik TV KPM.